بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, sekarang kita masuk masalah baru, iaitu masalah kita sebelum masuk masalah haji, kita masuk dulu sikit masalah yang kita tinggal sekejap tadi, iaitu anak keliru sikit nak terang masalah wala yaqta'uhu al-haidu illam tasa'hu muddatut tuhri. Masalah terang. Masalah tu tadi kita tangguh sekejap sebab anak keliru sikit masalah ni. Cuma tadi sebelum kita terang masalah ni, kita naik sikit masalah sikit lagi. Wala qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wala in ukrihi bighairi haqqin ala khuruji. Dan jugalah bukanlah paksaan yang selain daripada hak. Baik, orang tanya dah paksaan hak selain daripada hak. Dah paksaan hak mana? Nak diiktibar paksaan tu sebagai paksaan yang hak, yang benar. Baik, ulama kata antaranya masalah seorang isteri. Antara paksaan hak-hak lah, seorang isteri dia iktikaf tanpa izin suami dia. Iktikaf dalam mana? Iktikaf sebulan. Lepas tu kan suami dia pun pergi masjid, pegang dia, ajak dia tubik, paksa dia tubik balik rumah. Baik, ulama kata walaupun ketika ini dipaksa, tapi paksa itu adalah paksa di atas jalan hak. Sebab apa paksa atas jalan hak? Kerana tanpa izin suami. Sebab suami ada hak ke atas isteri ketika tu. Dah. Wala yaqta'uhu, dan juga tidaklah terpotong al-haidu dengan haid illam tasa'hu muddatat tuhri, sekiranya tidak cukup luas tempoh suci. Maksud mana? Ni masalah gini. Seorang dia nazar nak dia nazar, dia adat dia gini, adat dia suci 15 hari. Daur dia, pusingan dia 15 hari suci, 15 hari haid, 15 hari suci, 15 hari haid. Daur dia, pusingan dia gitu semua. Tiba-tiba dia ni pergi nazar lebih daripada qada suci dia. Dia pergi nazar untuk waktu iktikaf lebih daripada qada suci. Contoh, yang iktikaf dia niat iktikaf sebulan. Maka ulama kata ketika tu wajib dia ni iktikaf. Bila dia iktikaf tiba-tiba 15 hari, hari ke-16 mari haid, maka dia wajib keluar. Baik, bila dia keluar, kaki suci haid dia pada hari yang ke-30. Dia mari hari ke-31. Putus tak tatabuk tu? Ulama kata tak putus. Sebab apa? Sebab ia masih lagi bersambung. Ia cuma perlu cukupkan 15 hari lagi. Berbeza kalaulah dia nazar kurang daripada tempoh suci. Contoh, ghalib suci dia 15 hari. Dia nazar 5 hari. Tiba-tiba dia pergi cari hari, dia pergi cari hari hak kemungkinan dia akan keluar haid. Contoh, dia suci 15 hari. Lepas tu dia pun pergi duduk iktikaf sebab nak tunai nazar. Baru 3 hari duduk, hari ke-4 keluar haid. Maka dia pun keluar. KG bila mari, adakah boleh sambung? Ulama kata tak, terputus dah tatabuk. Sebab apa terputus? Sebab masalah sekarang ni, nazar kamu tempohnya kurang daripada tempoh nazar kamu tidak lebih daripada tempoh sekurang-kurang suci. Maka kamu saja-saja pergi cari tempat kemungkinan kamu akan haid. Sepatutnya kamu kena cari masa untuk kamu elok. Sebab apa? Sebab tempoh nazar kamu tu tak lebih daripada tempoh suci. Jelas tak masalah ni? Faham? Masalah ni mudah je. Cuma nak taswir masalah ni penting tadi. Baik, sekarang ni kita masuk masalah baru, iaitu babul haji wal umrah. Bab haji dan bab umrah. Kita dah masuk, orang panggil rubuk terakhir dalam rubuk ibadat. Ni termasuk dalam rubuk terakhir dalam rubuk ibadat. Kita maklum fiqh ni ada 4 rubuk. Benda rubuk ibadat, muamalat, munakahat, jenayah. Ataupun mudah kita nak sebut ada 2 je, iaitu muamalat dengan Allah dengan muamalat dengan manusia. Cuma ulama akan bagi 4: ibadat, muamalat, munakahat, jenayah. Cuma
Bila ibadat, rubuk ibadat, dia akan pecah 4 pula. Semayang, puasa, zakat, haji. Ni adalah bab yang terakhir. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan pada kita semua. Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk kita. Moga-moga kita khatang dalam minggu ni juga. Ana targetnya kalau tak ada apa, paling lambat pun kita khatang di Jumaat ni. InsyaAllah Ta'ala. Lah dah. Cih. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. كتاب الحج والعمرة. Baik, kita haji dan umrah. وهما فرضان وشرط وجوبهما الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة. Bacalah pergi fasan. ولها شروط. الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه. الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان أو شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة وللمرأة مع وجود شريك. ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي. ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. الثالث أمن الطريق. الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان. وعلى في الدابة في كل مرحلة. ولا يجب الحج على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات. الخامس أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. ولا يجب على الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا. ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه. Baik. Kita masuk babul haji wal umrah. Boleh baca al-hajju boleh baca al-hijju boleh belaka. Tapi fathah adalah lebih afsah. Pada umrah, kalau dalam Bushra Karim, umrah dia kata boleh baca dengan 3. Tapi setakat anda cari-cari, cuma anda duduk cari dia tak temu. Dalam Bushra Karim kata boleh baca 2. Tapi setakat anda duduk cari, anda yang seingat anda dulu, ada 3 baca. Cara bacaan umrah. Baik. Umrah dan haji ni, kita kena faham. Baik. Hukum melakukan haji ada berapa? Pertama, ulama kata fardu ain. Siapa? Iaitu orang yang mencukupi syarat. Hukum dia fardu ain. Wajib atas setiap orang. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ni bila? Iaitu kerajaan wajib hantar orang untuk menghidupkan Mekah. Ia jadi fardu kifayah. Ataupun dok kerajaan hantar bang, kita pergi untuk menghidupkan Mekah, fardu kifayah. Ketika mana? Ketika tak ada orang di Mekah. Yang ketiga, sunat. Sunat bila sunat ni? Sunat ni dalam semua keadaan apabila kita telah melakukan perkara hak wajib. Yang keempat, makruh. Bila makruh? Kalau kita bimbang ataupun takut dalam perjalanan kita akan ada musibah, makruh. Yang kelima, haram. Bila haram ni? Haram ni gi buat haji. Bukan. Haram gi buat haji oleh orang puang tanpa izin suami, dalam keadaan dia pernah buat dah. Maknanya bukan haji wajib ni, haji sunat. Maka ketika itu berhajat pada izin suami. Jelas dah. Ni hukum-hukum melakukan haji. Baik. Wahuma fardan. Dan kedua mana? Haji dan umrah. Haji dan umrah ni fardu. Hak ni adalah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kewajipan haji adalah berdasarkan ijma' para ulama.
haji wajib secara ijma'. Adapun umrah diwajibkan di atas dalil zanni. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i, hukum umrah adalah wajib. Umrah pun wajib. Wajib bila? Wajib sekali dalam seumur hidup. Sama seperti haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kewajipan haji dan kewajipan umrah apabila seseorang yang cukup syarat, kata ulama, adalah kewajipan yang berbentuk tarakhi, bukan fauri. Berbeza dengan mazhab Hanafi dan juga berbeza dengan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, kewajipan atas haji apabila mencukupi syarat adalah kewajipan secara fauri, secara terus. Adapun mazhab Syafi'i, tak. Mazhab Syafi'i kata ala tarakhi, boleh ditangguhkan. Wa syartu wujubihima, dan syarat wajib bagi keduanya iaitu haji dan umrah, al-Islam. Yang pertama Islam. Orang kafir tak wajib. Orang kafir tak wajib. Wal hurriyah, dan juga merdeka. Wat taklif, yakni mukallaf. Bila sebut mukallaf benda, baligh lagi berakal. Wal istita'ah, ada kemampuan. Ulama kata kemampuan di sini terbahagi pada dua. Pertama, kemampuan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kemampuan dengan perkara lain. Yalah. Walaha syurutun, dan baginya ada syarat. Baik, syarat benda ni, syarat al-istita'ah. Dah istita'ah tadi sebut dua. Syarat bagi istita'ah mana? Kata ulama, istita'ah dengan perkara lain. Bukan syarat istita'ah pada diri sendiri. Syarat istita'ah pada diri sendiri belakang ni. Al-awwalu, yang pertama, wujuduz zadi wa aw'iyatihi wa mu'nati zahabi wa iyabi. Ada benda az-zadi. Zadi ni benda bekalan. Wa aw'iyatihi, dan juga bekas bekal. Ada bekal makanan dan bekas bekal makanan. Baik. Sebab orang dulu gini, dia kena bawa bekal. Sebab apa? Dia daripada satu tempat ke satu tempat, dia ada perhentian dia. Jadi daripada contoh, kita daripada Terengganu nak ke Mekah, lalu katakanlah ni bukan zaman sekarang, zaman dulu pergi ikut jalan darat. Jadi singgah mana? Singgah ke Kedah, akan berhenti checkpoint Kedah pula berhenti di Thailand pula berhenti. Okey, setiap checkpoint, daripada satu point ke satu checkpoint, mesti ada bawa bekal makanan. Faham? Tapi hak lain ni tak berlaku lah learning, sebab naik kapal terbang dah. Wa mu'nati, dan juga perbelanjaan, zahabihi wa iyabihi, iaitu perbelanjaan pergi dan balik. Learning tak berlakulah isu ni. Sebab apa? Sebab Saudi learning, ia mensyaratkan kita transit je. Siapa je di Mekah tu, di Arab Saudi tu, nak masuk Arab Saudi mesti ada tiket return. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Awalnya tu bekas bekalang tu. As-sani, yang kedua, wujudu rahilatin, adanya rahilah. Rahilah ni pada tunggangan. Wujudu rahilah, adanya tunggangan. Liman, bagi siapa? Liman bainahu wa bainal Makkah marhalatain, bagi siapa yang di antaranya dengan Mekah dua marhalah. Orang yang ada di antara dia dengan Mekah dua marhalah, maka kata para ulama, disyaratkan mestilah ada tunggangan. Baik, ulama buat soalah. Dah guana pula, dia kata tak, dia ni kuat. Kalau dia dua marhalah lebih, tapi kata tak apa, dia kuat. Contoh Tabuk. Tabuk kan jauh kan? Ingat, Tabuk lebih dua marhalah. Tabuk lebih dua marhalah. Kalau Madinah pun lebih dua marhalah. Katakanlah dia duduk Tabuk, jauh daripada Mekah. Dia kata tak apa, tak ada naik kenderaan pun boleh jalan kaki. Maka ulama kata tak jadi wajib ke atas dia. Cuma kalau dia nak pergi juga tak ada masalah. Cuma ketika tu jadi wajib ke? Tak wajib. Sebab apa? Sebab tak ada kenderaan. Ataupun kalau ulama kata kalau dia ada pitih untuk beli kenderaan, wajib beli kenderaan. Au syiqqi, ataupun syiq mahmili
Syiq ni, nak terjemah ni, syiq ni, seekor unta. Unta kan kita bila kita letak tu, dia ada tepat belah dek kanan, tepat belah dek kiri. Tak faham? Ni unta, kita akan letak di atas unta tu, palang belah dek kanan, palang belah dek kiri. Tu makna syiqqi hamli. Yakni, dia ni, syiqqi mahmil. Syiqqi mahmil ni benda, iaitu benda yang ia letak atas unta, dia duduk sebelah kanan, letak sebelah kiri. Maksud mana? Ia gini. Dia tak ada binatang, tapi kawannya ada binatang. Dia kata, boleh tak aku nak sewa? Sewa mana? Aku bayar ujrah, aku bayar sewa. Mu duduk belah kanan, aku duduk belah kiri. Kita naik seekor unta ni, duduk kanan kiri, jalan ke Mekah. Ulama kata kalau boleh gitu, maka jadi wajib. Bagi siapa? Liman la yaqdiru ala rahilah. Bahawa siapa yang tidak mampu untuk beli kenderaan. Walil mar'ati, dan bagi orang puang, ma'a wujudin syarik, mestilah ada peneman. Ulama' buat masalah kok. Kalaulah dia ada kenderaan, cuma dia nak pakai syiqqi mahmil tadi kok. Syiqqi mahmil tadi. Jadi bila syiqqi mahmil, mesti ada seorang dia peneman kok. Maka ulama' kata ketika itu, walaupun dia lelaki, kena ada peneman kok. Sebab apa? Sebab nak suruh sama berat. Lainlah kalau dia letak pemberat dia supaya sama berat. Faham tak? Tapi kalau ni tak timbul masalah ni. Sebab naik kapal terbang pun, kita duduk belah kanan, belah kiri kosong orang. Akan jadi tu ke? Tak. Faham? Wala tushtaratu, dan tidak disyaratkan ar-rahilah, tunggangan, liman bainahu wa bainal Makkah aqalla min marhalatain. Tidak disyaratkan bagi tunggangan, bagi siapa yang di antara dia dengan Mekah itu kurang daripada 2 marhalah. Wahwa, hal keadaan dia tu pula qawiyun 'alal mashyi. Dia ada kekuatan untuk berjalan. Tapi kalau tak ada kekuatan untuk berjalan, maka ketika itu tersyaratlah ada kenderaan. Faham? Wa tuwalil hal. Wa yushtaratu, dan disyaratkan kaunu zalika, bahawa demikian itu. Demikian mana tu? Zalika balik pada mana? Zalika balik pada mu'nah dengan rahilah. Mu'nah dengan rahilah. Kullihi, setiapnya, fadilan, adalah lebihan, andainihi, daripada hutangnya, wa mu'natin, dan juga perbelanjaan. Bila sebut mu'nah masuk sekali mu'nah man alaihi mu'natuhum zahaban wa iyaban. Perbelanjaan siapa yang wajib nafkah ke atasnya, pergi dan balik. Baik, bila sebut mu'nah sini, termasuklah makanan dan juga pakaian. Maksud mana? Gini contoh. Nak pergi Mekah, tabung haji tak syarat apa? Tabung haji tak syarat, mesti bayar 13,000. Kita kira wadah-wadah 13,000. Dia ada pitih apa? Ada pitih 20,000. Baik, kena tengok. Orang hak bawah tanggungan nafkah dia nak apa? Katakanlah sehari nak 100. Dia nak pergi lah mana? Dia nak pergi sebulan 30 hari. Jadi 100 kali 30, 3,000. Baik, dia ada 20,000. Tolak 3,000. Tinggal berapa lagi? Tinggal 17,000. Okey, ada lebihan. Boleh. Wa an maskanin, dan juga lebihan daripada maskan, tempat tinggal. Wa khadimin yahtaju ilaihi. Jadi mana? Kelebihan untuk dia guna untuk pergi dan balik tu, mesti tolak 4 kali. Benda? Tolak hutang, tolak nafkah, tolak tempat tinggal untuk ahli keluarga dia. Yang keempat, untuk tolak khadam. Contoh, katakanlah dia ada 20,000. Tabung haji ni nak berapa? Nak 13. Baik, tolak nafkah tadi berapa? Tolak nafkah 3,000. Lepas tu hutang berapa? Hutang pula, katakanlah hutang 1,000. Lepas tu bayar rumah sewa 500. Lepas tu khadam. Khadam ni pula ulama kata syarat bagi khadam tadi tu mestilah keluarga dia ni orang yang memang lazim ke atas dia ada khadam. Bukanlah galak-galak abu tu lelaki nak pergi buat haji, nak buat umrah, nak khadam. Hak tu ulama kata tak wajib ni. Hak ni memang lazim ke atas dia daripada kecil dia memang dia ada khadam. Tapi dia ni tak timbul isu, jadi 3 je. Baik. 3,000, 1,500. Jadi 4,500.
Dia ada berapa? Katakanlah dia ada 20,000. Tolak 4,500. Jadi ada berapa? Ada berapa? Jadi ada 15,500. Maka ketika itu wajib dia pergi buat haji. Tapi kalau katakanlah dia ada 15,000 je, tolak 4,500, ada berapa pergi baki? Tak cukup 13,000. Maka ketika itu gugur kewajipan. Cuma ulama dalam kitab ni, ulama buat masalah dalam kitab-kitab fiqh. Dia tak cukup perbelanjaan. Contohlah katakanlah tadi ada 15,000. Tolak 4,500 untuk pergi sebulan ni, ada berapa? Ada 10,500. Baik, maka ketika tu ulama kata walaupun dia tak cukup belanja, kena tengok ada tak harta dia. Contoh, keluarga dia berhajat suti rumah je, tapi dia ada 3 rumah. Maka ulama kata kena jual 2 lagi rumah untuk cukupkan belanja. Ataupun keluarga dia ada hamba dan memang berhajat hamba. Cuma berhajat dia seorang. Dia ada 5 orang. Maka ulama kata kena jual 4 orang untuk cukupkan belanja. Lah. Kalau hutang tu, hutang macam yang tak disegerakan. Waktu tak apa lah. Itu lain. Dia sebut sebut lagi kita ni. Tak. Kalau dalam manhaj qawi dia sebut walau muajjalan. Walaupun hutang tadi hutang yang jauh ni. Wa in tak, betul. Walaupun hutang tadi hutang yang boleh muajjal. Tapi ada syarat-syarat dia. Dalam manhaj qawi tak terang panjang. Tapi syarat muajjal ni panjang pula perbahasan. Jelah. Dah tu kira kita berhutang hanyut ni. Sebab tu ulama kata bukan semata-mata hutang muajjal je gugur. Tapi dia ada syarat-syarat lain. Syarat tu anda tak ingat, kena cek balik. Tapi seingat anda dalam kitab-kitab lain, hak sepakatnya hutang fard. Hutang muajjal ada ulama kata ya, ada ulama kata tak. Hak kata ya ada syarat-syarat. Hak tu kena cek balik. Ar-rabi' As-salisu, yang ketiga, amnut tariq, sejahtera jalan. Sejahtera jalan tadi ulama kata disyaratkan sejahtera jalan memada dengan zan, tidak wajib yakin. Memada dengan ghalabatuz zan, ghalib kuat zan dia selamat. Maka ulama kata ketika tu tak apa. Baik, timbul isu. Baik, kalaulah dia kata learning tak boleh naik, katakanlah masalah, tak boleh naik kapal terbang. Adakah gugur lalu? Contoh sebab apa? Sebab takut kena tembok ke bila naik kapal terbang. Adakah gugur lalu? Ulama kata tak. Kena cari jalan lain. Jalan darat boleh tak? Dia kata jalan darat tak boleh kok sebab ada penyamu. Baik. Dah ada tak jalan lain? Ada. Jalan laut, kapal laut. Okey, kapal laut tak boleh kok sebab ada lanu. Dah ada kapal selam. Katakanlah kapal selam. Ada buat sewa kapal selam. Maka kena naik. Siapalah tak ada terus dah. Habis jalan dah tak ada, maka baru gugur. Yalah. Ar-rabi'u, yang keempat, wujuduz zadi, adanya bekalan. Wal ma'i, dan juga air, fil mawadi'i al-mu'tadi hamluhu minha bisamani mislihi. Adanya bekalan dan air pada tempat-tempat yang beradaknya singgah padanya dengan harga mislihi, dengan harga seumpamanya. Maksud gua ni, macam kita terang kat dia. Maksud gua ni, bila orang dulu dia tolak, dia bukan sampai lalu, dia akan ada persinggahan-persinggahan. Jadi daripada persinggahan-persinggahan ni, siapa contoh kita daripada Terengganu ke Kedah, persinggahan pertama. Kedah tu mestilah ada bekal. Maknanya di Kedah tu kita akan mendapat bekal baru. Dan bekalan dan air yang ada di Kedah tu adalah harga yang berpadanan. Harga yang samani mislihi. Harga yang misli. Baik, apa itu harga mislihi? Wahwa, iaitu al-qadru, qadar al-laiqu bihi, yang layak dengannya, fi zalikal makani waz zaman, yang layak padanya tempat dan juga masa. Contoh, kita daripada Terengganu, harga air sebotol berapa? Katakanlah RM10. Siapa di Kedah pun harga sama kau. Tapi jalanlah, siapalah satu tempat. Tempat tu
Harga air 30. Sebab apa? Sebab memang situ tak ada air. Air pun dia beli dengan negara lain. Jadi mahal. Walaupun tidak misli, ulama kata tak apa. Kira wajib kau. Sebab apa? Sebab melihat kepada qadar, tempat dan juga masa. Jelah. Wa alifa, dan juga makanan. Makanan ad-dabbati, binatang, fi kulli marhalatin. Dan tepat-tepat ia berhenti tu mestilah ada makanan untuk binatang yang dia tunggang. Wala yajibu. Hak ni masalah ni walaupun ia sebut wala yajibu, kata ingat masa ngaji dulu kata guru kami, hakikat wala yajibu di sini adalah syarat kelima. Wala yajibu, dan tidak wajib al-hajju, haji, ala al-mar'ati, atas orang puang, illa in kharaja ma'aha zawjun, melainkan apabila dia keluar bersama dengan suaminya. Cuma sebab apa dia tak sebut syarat kelima sini? Sebab syarat ni tertentu bagi orang puang je. Sebab tu dia diamkan terhadap syarat yang kelima. Tapi hakikat syarat kelima. Tapi syarat kelima ni bagi siapa? Bagi orang puang. Orang lelaki tak masuk syarat ni. Orang puang dia nak jadi wajib dia itu mestilah ada penemang. Penemang siapa? Zaujun, mesti ada suami. Yang mana ulama letak syarat bagi suami tadi, suami yang ada sifat cemburu bagi diri dia. Kalau suami hak tak ada sifat cemburu, maka ulama kata tak memada. Sebab apa? Sebab suami bila ada sifat cemburu, baru dia jaga bini dia. Faham tak? Au mahramun, ataupun dia ada mahram. Cuma mahram ni asalnya kalau dalam mazhab syarat balik, tapi learning kerajaan mensyaratkan mahram mesti umur 18 ke atas. Kerajaan Arab Saudi. Wa niswatun siqatun, dan juga perempuan hak siqah. Bila sebut niswah jamak, sekurang-kurang jamak 3. Maka ulama sebut mesti sekurang-kurang 3. Walaupun ada pendapat yang kata 2 orang memada, tapi hak ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sebab apa ulama kata mesti 3? Sebab ulama kata ghalibnya orang puang apabila dia duduk ramai, orang lelaki tak berani nak pergi buat lebih kurang. Ni mungkin uruf dulu lah kot. Uruf ni rasa macam lain dah. Sebab tu ulama ambil istinbat daripada sini. Ulama istinbat daripada sini buat apa? Ulama kata boleh 3 orang perempuan uzlah, bukan uzlah dia panggil benda, duduk bersembunyi. Bukan uzlah dia panggil benda, tak ingat lah. Allahumma panggil dia kalau lelaki puan duduk 2 orang. Duduk khalwat. Boleh 3 orang puan duduk khalwat dengan seorang lelaki. Sebab apa? Sebab ghalibnya ulama kata tidak, orang lelaki ia akan jadi segan bila orang puan ramai. Tetapi tidak boleh kalau lelaki 2 orang puan seorang. Tak boleh. Tapi le ni anak rasa lain dah kot. Sebab le ni seorang lelaki tengok 7 orang puan pun jadi kacau lagi. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i ambil daripada sini lah. Yalah. Yang mana orang puan tadi tu syarat dia mestilah siqah. Al-khamisu, yang kelima. Walaupun sebut kelima, tapi hakikatnya adalah yang ke-6. An yasbuta, bahawa sabat ni mana? Tetap. Ala rahilah, di atas kenderaan dia, bila masyaqqatin syadidatin, tanpa masyaqqah yang bersangatan. Maksud mana? Contoh, dia naik unta daripada satu tempat ke satu tempat, lebih 2 marhalah. Tapi ia ni ada buasir. Jadi unta duduk pergi naik, sekejap tubik, sekejap masuk, kejap tubik, kejap masuk. Jadi masyaqqah kat atas dia. Maka ketika itu ulama kata gugur jelah. Cuma dalam kitab kita dia sebut 5. Kalau dalam Manhajul Qawim sebut 9, dia tambah 4 lagi. Kalau dalam Bushra Karim tambah 6. Bushra Karim, betul dah, Bushra Karim tambah 6, jadi 11. Kalau dalam Hasyah Bajuri sebut ada 7. Hak tu boleh baca sendirilah. Yalah dah, sambung. ولا يجب على الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا ومن عجز عن الحج بنفسه
وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه. Baik, wala yajibu dan tidak wajib alal a'ma atau orang buta al-hajju atas pada haji illa melainkan iza wajada qa'idan, melainkan ada baginya tukang pandu, orang yang pandu. Orang buta mesti ada orang hok tukar pandu dia untuk dia buat haji. Ulama kata sama ada orang pandu tadi sukarela ataupun dibayar. Kalaulah diminta bayar, maka ulama kata bayar, boleh bayar, tak ada masalah. Bayar mana? Bayar ujrah, bayar sewa. Samalah juga masalah ni ulama dalam kitab fiqh. Ulama masalah seorang suami yang dia ni buat dah haji. Dia buat dah haji. Kemudian isteri dia nak buat haji pula, ataupun isteri dia nak buat umrah benda, umrah sunat ataupun haji sunat. Maka nak suruh tok lelaki jadi mahram. Maka ulama kata tok lelaki ketika tu boleh minta upah. Mu nak pergi buat haji tak? Nak pergi buat umrah tak? Okey, aku nak 5,000 upah. Aku nak 13,000 upah. Maka ulama kata kena bayar. Tapi kalau umrah tu umrah wajib ataupun haji tu haji wajib, tidak ada orang lain menjadi mahram, maka dia termasuk dalam syarat agak. Kalau suami minta upah. Contoh suami buat dah haji. Jadi kalau gini haji sunat je lah. Tapi bini dia haji wajib. Baik, nak jadi wajib dia kena ada mahram. Baik, tiba-tiba tok lelaki minta upah. Maka ulama kata kalau tak ada piti untuk upah, maka dia tak jadi wajib. Faham tak? Sini nak tiba bang. Dia tiba itu banyak. Macam ni kodoh. Wang? Ingat tak? Cuma ulama orang masalah kak. Masalah ni. Bila sebut ikhwan ni ingat masalah. Salah benda. Ulama orang masalah. Kalaulah seseorang tu ada pitih. Pitih ni cukup dah nak buat haji. Contoh. Tabung haji. Minta kalau nak pergi buat haji dengan tabung haji nak 13,000. Dia ada 13,000. Tapi ketika tu dia taraduk. Nak kahwin ke nak buat haji? Ikhwan ni taraduk. Haji ke kahwin? Haji ke kahwin? Maka ulama kata tak tentu atas mana-mana. Kena tengok dulu dia pun. Sekiranya boleh tangguh. Boleh tangguh lagi untuk dia ni daripada kahwin. Maknanya bukanlah syahwat dia terlalu kuat sampai tak terkawal, sampai menyebabkan zina. Maka ulama kata ketika itu pilih haji. Tapi kalaulah dia ni memang tak boleh kawal, malam-malam mimpi sokmo duduk tengok ni pun duk jadi terkacau, ngaji pun tak boleh, tengok kitab pun tengok orang puang, maka ketika itu ulama kata kahwin. Bila dah duit simpan-simpan dah beasiswa tu. Kita sambung. Sambung dah nak baca dah. Wa man ajaza, tapi siapa hak lemah anil haji bi nafsihi. Hak ni hak kita sebut tadi, istita'ah ni ada dua. Istita'ah ni pertama istita'ah pada diri sendiri, yang kedua istita'ah pada orang lain. Hak ni nak cerita istita'ah pada diri sendiri pula. Tadi hak 5 syarat tu istita'ah pada benda lain. Wa man ajaza, siapa hak lemah anil haji bi nafsihi, lemah haji pada diri. Sebab apa? Sakit ataupun apa, ikutlah. Wajabat alaihi, wajib ke atasnya istinabah, mencari ganti, in qadara, sekiranya mampu, alaiha, ke atasnya, bimalihi, dengan harta. Benda orang panggil minta badal haji. Tapi ulama syarat lah. Badal haji ni bila? Iaitu ketika dia syarat tadi terpakai. Syarat hak ada atas orang nafkah dia apa semua. Tapi adakah selama 30 hari tak? Pada hari hak dia nak bayar. Contoh, seseorang dia nak minta tolong ikhwan untuk badal haji ke atas dia. Buat haji untuk dia. Baik, ketika dia nak minta tolong ikhwan kata berapa badal haji? Badal haji katakanlah 13,000, ada 1,500 ataupun 2,000, katakanlah 2,000. Baik, maka dia ni kena tolak daripada nafkah, kewajipan nafkah. Katakanlah dia dalam bank dia ada 2,200. Hari hak dia nak bayar untuk ikhwan tu, sehari dia pakai untuk nafkah anak bini dia 100 ataupun 200, katakanlah 200. Maka ketika itu ulama kata dia ada 2,200. Bayar ke entah 200, bayar ke entah 2,000, ada lebihan 200. Cukup untuk hari bayar. Maka ulama kata memang ada. Tak syarat pun hari-hari lain.
Cukup pada hari raya je. Yalah. Au biman yu'ti'uhu, ataupun siapa hak nak tolong dia, orang hak nak berkhidmat dengan dia. Yuti'uhu, orang yang taat kepada dia. Cuma ulama kata orang hak taat ni sekiranya ajnabi. Ajnabi ni benda orang luar. Bila orang luar, maka kata para ulama mesti dengan izin. Anak murid nak buat haji untuk tok guru, mesti minta izin tok guru. Tapi kalaulah usul ataupun furu', maka ulama kata tak perlu kepada izin. Ayah buat haji untuk anak. Anak tak tahu pun. Balik-balik ayah khabar. Ayah buat ada haji untukmu. Maka ulama kata ketika itu gugur. Dengan syarat lah. Sebab dia tak mampu. Kalau dia mampu, tak gugur. Faham? Illa melainkan. Iza kana bainahu wa baina bainal Makkah duna masafatil qasri. Melainkan di antara dia dengan Mekah tidak sampai marhalah qasar. Yang ni benda tak lebih daripada 2 marhalah. Fayalzamuhu binafsihi, maka lazim ke atasnya dia sendiri. Contoh mana? Dia ni baring atas katil, memang ada orang nak bangun. Maka ulama kata kalaulah dia dengan Mekah tu dak lebih daripada 2 marhalah, wajib atas diri. Mana? Sewa katil, tolaklah. Sewa orang untuk tolak pergi Mekah. Gitu ulama kata. Dak gugur, tidak boleh istinabah. Tapi kita di Malaysia dak timbul lah isu ni sebab memang lebih 2 marhalah. Nak Faslun, fasal yang baru. Fil mawaqit, pada mawaqit. Mawaqit ni benda, iaitu miqat-miqat. Ya, miqat ni ada 2. Pertama dipanggil miqat zamani, yang kedua dipanggil miqat makani. Miqat zamani ni benda, iaitu tempat yang masa kita nak buat ihram. Masa kita boleh niat ihram. Miqat makani, tempat yang kita boleh ihram. Awal-awal sekali kita kena jelas dulu bahawa dalam dan umrah dia ada perbezaan di antara fardu dengan wajib. Berbeza dengan masalah-masalah lain. Dalam masalah-masalah lain, ulama dalam mazhab Syafi'i sama je fardu dengan wajib. Adapun mari dalam masalah haji dan umrah, masalah fardu dengan wajib berbeza. Jelas, fardu dengan wajib berbeza. Baca. Maka miqat sama ada miqat zamani ataupun miqat makani adalah termasuk dalam wajib haji dan umrah. Yalah, sama. Faslun fil mawaqit. Yuhrimu bil umrati kulla waqtin wa bil haji fi ashhurihi wa hiya Syawal wa Dhul Qa'dah wa 'ashrun min Dhil Hijjah falau ahrama bihi fi ghairi waqtihi in 'aqada umratan wa man kana bi Makkah fayuhrimu bil haji minha wa bil umrati min adna al hilli. Baik. Yuhrimu bil umrati, ihram dengan umrah. Kita kena faham, ihram itu termasuk dalam rukun haji dan rukun umrah. Cuma tempat dan masa nak ihram, hak tu adalah masuk dalam masalah wajib. Yuhrimul bi ihram kulla waqtin. Ihram dengan umrah adalah pada setiap waktu, tak ada masalah. Wa bil haji, adapun dengan haji fi ashhurihi, pada bulan-bulannya. Benda bulan-bulan dia tu, wahia iaitu Syawalun wa Dhul Qa'dah wa 'ashrun min Dhil Hijjah, iaitu bulan-bulan haji ni benda Syawal, Dhul Qa'dah, 10 hari pada bulan Dhul Hijjah. Baik. Falau ahrama, sekiranya dia ihram, ahrama bihi ay bil haji, sekiranya dia ihram dengan haji fi ghairi waqtihi, selain daripada waktunya waktu haji, in aqada umratan, maka ketika itu jadi umrah. Hak ni pada mazhab Syafi'i. Ada sebahagian mazhab lain kata tak, maka ketika itu lazimlah dia untuk ihram haji. Contoh, dia bulan Rabiul Awal, dia pergi ihram haji. Maka ulama kata start daripada Rabiul Awal tu sampailah Zulhijjah, dia berada dalam keadaan ihram. Haram pakai pakaian, berlakulah perkara-perkara pengharaman ke atas dia. Lah. Selesai masalah dipanggil miqat zamani. Sekarang ni nak masuk pula miqat makani, iaitu benda tempat-tempat yang boleh kita bermiqat. Benda wa man kana bi Makkah, dan barang siapa hak dia ni ahli Mekah. Ahli Mekah ni mana?
Boleh jadi ahli Mekah tadi memang dia duduk Mekah, ataupun ahli Mekah di sini dengan makna dia ni orang luar. Contoh kita orang Malaysia, tapi kita mari Mekah awal. Kita mari Mekah awal. Contoh kita 1 Zulhijjah kita sapa dah Mekah. Sebab biasanya kalaulah kita sapa Arab tabung haji, ia akan pergi Madinah dulu, lepas tu baru pergi Mekah. Jadi kita akan mari Mekah ni awal. Contoh 6 Zulhijjah, 5 Zulhijjah. Baik, maka ketika itu kita dikira ahli Mekah dah. Mana miqat kita? Fayahrimu bil haji minha. Maka dia ihram dengan haji padanya pada Mekah. Maksud kan, dalam kawasan Mekah tu, dalam kota Mekah tu, dia boleh ihram di mana-mana. Dalam bilik dia, di luar bilik dia, di luar hotel, di lobi hotel, boleh dia niat ihram untuk haji. Yalah. Wa bil umrati, adapun dengan umrah, min adna hilla, dan adapun dengan umrah dari sekurang-kurang tanah halal. Maksud mana? Orang hak dia ahli Mekah, dia nak buat umrah mana? Dia kena keluar daripada tanah haram, iaitu pergi ke tanah halal. Sebab tu kita, contoh, kita pergi ke Madinah, kita nak pergi buat umrah, kita akan miqat di Bir Ali. Baik, siapa di Mekah, kita pun duduk Mekah. Kita ketika itu, kita iktibar ahli Mekah. Kita nak buat umrah pula, kali kedua, kali ketiga mana? Kena keluar pergi tanah halal. Baik, di mana-mana tanah halal boleh. Namun afdal, kita sebut sama, afdal bagi orang yang nak buat umrah ahli Mekah, afdal dia miqat mana? Pertama, Jiranah. Sebab apa? Sebab ni tempat Nabi SAW miqat selepas daripada perang Hunain. Yang kedua, Tanaim. Tanaim ni sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah suruh Sayyidatina Aisyah untuk pergi ke Tanaim. Dan Tanaim ni paling dekat sekali dengan dengan kota Mekah. Yang kedua, Hudaibiyah. Yang ketiga, Hudaibiyah. Ni susunan. Selain daripada tiga ni, satu martabat je bagi tanah halal. Jelah. Cuma ni, kalau kita naik bah, kalau kita sudah buat umrah tu, kita pergi dekat dengan Masjidil Haram tu, ada hak tunggu bah banyak-banyak kan. Dia akan sebut Mekah Tanaim, Mekah Tanaim. Boleh naik situ je. Bayar nanti tak ingat ada berapa dia. Sebab hari tu masih pergi, hari tu lama dah. Hari tu tak ingat dah. Hari tu pun ada lockdown. Kalau kita buat umrah sekali. Jelas dah. Hak ni kalau ahli Mekah lah. Wa ghairul makki, dan selain daripada ahli Mekah, yuhrimu, berihram, bil haji wal umrah, ihram dengan haji dan umrah, minal miqat, daripada miqat-miqat. Mana miqat-miqat dia? Ni miqat makani. Mana? Wahwa, iaitu litihamatil Yaman. Tihamah Yaman. Tihamah Yaman ni mana? Oh, anda tak pasti kok. Iaitu mana? Yalamlam. Nama tempat tu Yalamlam. Wali Najdihi. Hi tu balik pada Yaman, yakni Najdi Yaman. Walaupun dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah disebut Najdi Yaman, termasuklah juga Najdi Hijaz. Jelas. Najdi Yaman dan Najdi Hijaz sama je. Mana? Dipanggil Qarnun. Qarnun mana? Qarnun Manazil. Tempat Nabi jumpa dengan jin, baca Quran. Tu tempat miqat dia. Wali ahli al-Iraq, dan bagi ahli Iraq, Zatul Irqin. Ahli Iraq, Zatul Irqin. Wa ahli Syam, dan ahli Syam. Wa Misra, dan ahli Misr. Ahli Mesir. Wal Maghrib, dan ahli Maghrib. Iaitu mana? Juhfah. Di satu tempat nama dia Juhfah. Wali ahli Madinah, dan juga bagi ahli Madinah adalah Zuhulaifah. Zuhulaifah ni lah adalah miqat yang paling jauh dengan kota Mekah. Itu masa terang daurah risalah umrah itu, ana terang belaka dah ni. Sebab tu kita ana cadang seumur. Cadang travel hok ngaji dengan ana sebut seumur. Kalau boleh, kalau kita daripada Malaysia sampai Depok Jeddah, pergi Madinah dulu lah. Lebih mudah. Sebab kalau daripada airport Kuala A terus ke Jeddah tu, Jeddah terus nak ke Mekah, maka ketika tu kita kena miqat atas flight. Ulama kata kalau macam kita daripada Malaysia, mana ada sebut dalam miqat, maka kita kena benda, kita kena cari tempat yang mana tempat tu setentang di antara kita, miqat kanan dan kiri. Payah kan? Miqat tu kanan dan kiri, kan payah.
Jadi tapi biasa kalau atas flight tu dia khabar. Kita naik Saudi kan, dia khabar tempat miqat telah sampai kepada tempat miqat. Maka orang yang nak buat umrah boleh niat dah. Biasa sebut, cuma payahlah. Sebab tu anak kalau travel anak nak murid anak kata cadang ni pergi Madinah dulu. Madinah dulu tenang-tenang dulu sikit. Lepas tu baru pergi ke Mekah. Lah. Pergi ke Jamil, baru ke Jibal. Lah. Cuma ada pun Jeddah tu sendiri ulama khilaf. Dia tu miqat ke tak? Hak ni khilaf besar lah. Khilaf besar. Jeddah tu miqat ke tak, khilaf besar. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia ada buat satu kitab untuk memenangkan Jeddah adalah miqat. Tapi semua anak-anak murid Imam Ibn Hajar kritik balik, rak balik kitab Imam Ibn Hajar kitab ni. Dan anda ingat masa ngaji dulu, kata guru kami ahli orang Sudan memang dia pegang Jeddah adalah miqat dia. Tapi kita elok lah sebab khilaf besar. Fa in jawaza, sekiranya melepasi mana? Al-miqat, melepasi miqat. Muridun nusuki, yang berkendaki di atas nusuk, summa ahrama, kemudian dia berihram. Fa alaihi damun, maka ke atasnya dam. Illam ya'ud ila al-miqat, sekiranya dia tidak kembali ke miqat qabla talabbusi binusuki, sebelum dia talabuh dengan nusuk. Ulama kata talabuh dengan nusuk ni walaupun dengan tawaf qudum. Walaupun dengan tawaf qudum. Kalaulah contoh dia miqat dia sini, dia sapa ni, dak sapa lagi kota Mekah, dia pusing balik mula. Walaupun dia ihram dah, maka ulama kata hak tu gugur. Tapi kalau dia sudah talabus dengan nusuk dia, maka ketika itu wajib ke atas dia dam. Dam tu kita akan tengok. Wal ihramu, dan niat ihram tu, ihram di sini dengan makna niat ihram, minal miqati, dengan miqat, afdalu min baladihi, afdal daripada negara dia. Maksudnya dia miqat, dia ihram di miqat, tempat tu lebih afdal daripada dia niat ihram daripada rumah dia lagi. Sebab apa? Sebab ulama kata, ni pendapat Imam Nawawiyah, Imam Rafi'i kata afdal daripada rumah lagi. Afdal daripada rumah lagi. Imam Nawawi kata sebab afdal di miqat sebab Nabi buat gitu. Nabi buat gitu. Ada pun Imam Rafi'i kata tak, sebab kalau kita niat miqat tu daripada rumah lagi, maka ketika itu masyaqqah akan kau banyak. Bila masyaqqah kau banyak, maka kau banyak pahala. Tapi yang mu'tamad pendapat Imam Nawawi. Lah dah. Faslun, ini satu fasal. Hak ni baca je lah. Sebab hak ni nak terang rukun. Patut lagi syarat tu, syarat bagi setiap rukun tu yang kata terang belah ke depan. Bacalah. Anda baca ni. Faslun, fasal. Arkanul haji khamsatun. Rukun bagi haji ada 5. Al-ihramu, yang pertama ihram, wal wuqufu bil arafah, wuquf di Arafah, wat tawaf dan tawaf, was sa'yu dan sa'i, wal halqu dan juga cukur. Wa arkanul umrati arba'atun, dan rukun bagi umrah ada 4. Wahia al-ihramu wat tawafu was sa'yu wal halqu. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung esok pula untuk syarat-syarat ihram. Tak banyak dah untuk muslimat. Tengoklah 2 hari lagi ataupun 2 hari dalam 5 majlis lagi ataupun 6 majlis lagi kita khatam. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kalau dia niat ihram dari rumah, tapi dia lalu kot miqat. Lalu kot jalan lain. Dia kena singgah di miqat dia. Singgah di miqat untuk melepaskan dam. Melepaskan dam. Kalau tak wajib dam. Walaupun dia niat di rumah. Dia niat gini. Itu yang salah faham pendapat Imam Rafi'i ni. Dia niat ihram daripada rumah. Lepas tu siapalah dekat tu, dia kan lalu kat miqat dia. Bila lalu kat miqat dia, tak apa lah. Kira dia sudah berhenti kat miqat. Sebab walaupun dia niat awal. Faham? Tapi kalau dia tak niat miqat, tu tak boleh. Dia mesti lalu. Dia mesti berhenti kat miqat. Kalau tak gugur dah. Tapi niat tu tak syarat kat miqat. Tak syarat. Tak syarat kat miqat. Dia mesti pergi kat miqat dia. Salam.
Ustaz. Ada syarat tak untuk hutang? Sebab hari ni banyak orang buat loan yang macam mustahil kau nak tunggu tak ada hutang. Baik, ia masalah syarat ni macam Ana sebut tadi lah. Syarat hutang tadi, hutang tu ada syarat, ada syarat pula. Hutang al-fawd, hutang hak kena bayar lalu, hak tu memanglah. Ada pun hutang hak boleh tangguh, maka ulama kata ada syarat. Antara seingat Ana, syarat dia yakni kalaulah dia gini, lepas ni dia tak mampu dah nak bayar hutang ni. Sebab apa? Contoh, menyebabkan hilang kerja dia. Bila hilang kerja, maka ketika itu dia tak mampu nak bayar hutang tu. Maka ulama kata ketika tu tak boleh. Tapi kalau macam kita, walaupun kita berhutang, tapi ada kemungkinan tak kita bayar, ada kemungkinan. Maka ulama kata ketika itu tetap tak gugur, boleh pergi buat haji. Itulah. Ni masalah wajib haji, bukan masalah boleh ke tak boleh pergi buat haji. Cuma tadi lupa masalah orang puang ni, bini nafkah. Seseorang dia ni PT tak cukup untuk pergi buat haji. Kemudian dia nak pergi buat haji. Maka ketika itu bini dia boleh ngadu kepada qadhi untuk khabar bahawa dia tak mau bayar nafkah sepanjang dia pergi buat haji. Maka qadhi boleh sekat dia. Dan qadhi boleh beri dua pilihan. Sama ada dia nak pergi buat haji tapi dia kena cerai bini dia, ataupun dia kekal duduk sini. Yalah dah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Wajib tajdid niat. Wajib tajdid niat ke di miqat? Dak tajdid niat dah, dia kena singgah je di miqat. Ada soalan? Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.